Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada yang bersabar dengan isu teknikal kita sebentar tadi. Kita akan officially sesi ni, sesi yang tadi ada video tersilap tadi pukul 2 suku tadi saya dah remove. So kita akan start untuk video kali ni lah, video semula. Okay, noise pula. Okey, untuk sesi kali ni kita akan bincangkan tentang kos jual beli dalam saham. Okey, kos jual beli dalam saham, di mana kita dah mulakan tadi. Saya ulang balik lah. Okey, saya akan ulang balik sesi ni. Okey, alright. Okay. Sekiranya ada sesiapa yang ada sebarang persoalan, okay, boleh letakkan di ruangan komen, okay, dan kita akan jawablah. Itu matlamat kita, sesi kita pada hari ini. Okey, ya, salam kepada Tuan Syafiq, salam. Okay. Alright. So topik kita, okay, pada kali ini ialah ada beberapa topik yang kita akan bincangkan, okay, iaitu yang pertama ialah kos jual beli dalam saham. Yang kedua ialah macam mana kita nak gunakan kalkulator buy saham, okay, untuk jual beli. Maknanya macam mana kita nak kira untung dan sebagainya. Jumlah modal yang sesuai untuk melabur saham, okay, maknanya patut ada berapa ratus ribu ke, puluh ribu ke, ribu-ribu ke, ratus-ratus ke dan sebagainya. Dan cara untuk masuk sesuatu counter tu kita nak macam mana, kita nak bahagikan. Let's say kita ada modal 10,000, ada counter, ada yang nilai 40 sen, ada yang modal 60 sen. Yang mana satu patut kita pilih dan mana satu yang kita boleh abaikan. Okay, itu ialah soalan yang seterusnya. Okey, dan soal jawab terbuka. Jadi sepanjang sesi ni kalau ada sebarang soalan, letakkan sahaja di ruangan komen dan saya akan jawab mana soalan-soalan yang saya rasa baik untuk semua orang pada hari ini untuk dapat kenal pasti dan tahu. Okey, nampak hilang terus tadi 50 lebih, tinggal 20 lebih mungkin disebabkan glitch tu. Okey, ada busy nak tengok market dan sebagainya. Okey, so yang pertama ialah kos jual beli dalam saham. Okey, kos jual beli dalam saham ada kita dekat Isam kita ada buat satu post, okey, dekat blog, okey, di ruangan blog. Okey, ada kos jual beli. Okay, kos jual beli dalam saham, kos yang terlibat dalam jual beli saham. Okay, kalau tekan di sini ada, cumanya mungkin confuse sikit lah. Okay, sebab baca tulisan ni kan, ada setengah orang dia nak explanation. Okay, so dari segi kos jual beli saham ada beberapa kos. Okay, yang pertama ialah brokerage fee. Okay, bayaran broker ataupun brokerage fee. Dan brokerage fee berbeza-beza ikut broker. Okay, berbeza-beza. Okay, dan apa kelebihan kita ambil yang mahal murah? Mungkin kita bincang lah selepas ini. Okay, so yang saya buat contoh sekarang ni ialah brokerage fee Melaka Securities yang berat M+, kerana yang pertama saya merupakan remiser M+. Okay, dari kalau siapa yang nak buka akaun CDS ke apa tu, menikmati brokerage fee yang rendah ni, okay, boleh contact tim saya. Saya akan letakkan di ruangan komen sebentar lagi. Dan yang kedua, yang mana belum ada akaun M+, boleh buka akaun M+ dekat bersama kita lah. Okay, untuk dapat broker ni. Jadi tak ada masalah lah untuk kita bincang yang ni. Okay, so yang pertama ialah brokerage fee 0.08% dan juga ataupun minimum RM8. Ni kos dia, dia peratus. Okay, apa maksud 0.08%? Okay, kita buat contoh. Katakan modal 10,000, beli satu saham, satu transaksi. Okay, cara kira dia ialah 0.08 bahagi 100. Itu maknanya 0.08%. Maknanya kena bahagi lagi 100 kali dengan jumlah order kita. Contohnya kalau 10,000, maknanya brokerage fee saya RM8. Okay, kalau katakan saya buat 20,000, brokerage fee saya jadi RM16. Okay, kalau katakan saya buat order 30,000, brokerage fee saya jadi RM24. So untuk contoh hari ni 10,000, okay, brokerage fee saya sekarang ni ialah RM8. Okay, 10,000. Maknanya 0.08% maknanya RM8. RM8. Okay.
So apa lagi kos yang lain ada? Okay, so dari ni kita boleh variety kan lah. Okay, contohnya kalau modal ialah 20,000. Okay, 20,000. Yang saya bagi ni ialah M+. Kalau nak buat perbandingan broker lain, saya boleh buat juga. Okay, kalau 20,000 tadi, maknanya 0.08 bagi 100 kali dengan 20,000, jadi RM16. Okay, jadi RM16. So kat sini RM16. Itu perbandingan dia lah. Okay, macam mana pula dengan kalau katakan saya guna brokerage fee saya bukan brokerage fee saya. So kalau transaction saya RM5,000 sahaja. Okay, satu saham. Berapa brokerage fee yang saya kena? Okay, kalau kita buat kira-kira, okay, RM4 lah. RM4. Okay, RM4. Tapi kita kena faham. Okay, ni RM4. Tapi kita kena faham, dia 0.08 atau minimum RM8. Okay, so jadi dia bukan RM4 lah, RM8 juga. Itulah cara kira brokerage fee. Okay, itulah cara ni. RM10,000. Ini semua ringgit. Ada yang tanya soalan. Ini ialah apa? RM. Ini semua ialah RM. Kita bincang RM. Dia tak ada ikut unit. Ikut RM kalau dalam segi brokerage fee lah. RM. Okay, RM. Jadi kalau katakan RM5,000 still RM8. Okay. Kalau kita buat perbandingan broker kebanyakan broker, okay, ni saya nak tunjuk lah, ini contoh lah. Kebanyakan broker, okay, 0.1%. Okay. Kalau 0.1%, kalau RM10,000 dah kena fee RM10. Ni tinggi sikit lah. Ni kalau lah. Okay, kalau RM20,000 maknanya RM20. Okay. Dengar sikit bunyi background. Selalu saya guna satu software ni. Okay. Tapi disebabkan tadi ada glitch. Selalu isu ni dengan software ni. Jadi kena dengar sikit lah bunyi. Belakang ada construction. Okay. Kalau RM5,000 still RM8. Ikut minimum lah. Kalau minimum 8. Okay. Minimum 8. Contohlah kalau minimum 8. So M+ selalunya lebih murah dekat sini. Okay. Lebih murah dekat sini. Okay. Ada setengah broker yang 0.2, 0.4. Itu maknanya, okay, let's say lah, ini ada broker yang 0.2. Ni saya buat contoh je, saya nak tunjuk lah perbandingan. Sebab kita memang nak belajar brokerage fee sekarang. Katakan brokerage fee ialah 0. Ada yang 2. Okay, 0.2 sekejap. Kalau kita tengok dekat ada 0.42 pun ada. Okay, saya assume 0.2. Okay, maknanya setiap kali beli saham RM20. Inilah 0.2% diversity. Kalau yang ni RM40. Okay, kalau yang ni RM10. Tapi normally kalau 0.2 minimum dia pun selalu tinggi. Itu pun tak tahu. Okay, so sekarang ni brokerage fee. Maknanya kalau katakan saya beli RM10,000 patut ialah RM8. Kalau, okay, persoalan dia, ada tak beza kalau kita dengar, ada kata brokerage fee yang mahal ni mesti ada power kan, apa-apa kan. Contohnya brokerage fee RM28, ada yang kadang-kadang RM12. Okay. Kalau minimum 12 dia jadi naik lah. Okay. Maknanya cost dia pun lebih tinggi daripada ni, mungkin 12 dan sebagainya. Ada tak kelebihan? Sebenarnya mengikut era sekarang, broker ni mostly sama sahaja. Sebab apa? Fungsi broker ni lebih kepada jual beli saham. Jual beli saham. So kalau katakan maknanya saya nak beli sesuatu saham, okay, sebagai contoh saya dah study saham tu, and then saya nak beli. Okay, saya pergi ke broker, mana-mana broker lah, M+ ke, okay. Kemudian apa yang saya buat ialah saya tinggal nak tekan beli dengan jual je. Sebab selalunya orang study saham ni di platform lain. Okay, sebagai contoh iSaham. Okay, itu salah satunya. So sebenarnya tak ada ni. Dan even kadang-kadang brokerage fee berbeza, tapi platform yang sama atau lebih teruk. Contohnya broker 0.1%, M+ 0.08 ataupun ada yang 0.2, tapi sebenarnya platform sama saja. Benda yang kita nak dah ada dekat platform-platform yang macam ni. Okay. Jadi sebenarnya tak ada beza. Personally saya cakap, of course ada bias sikit sebab saya remiser M+ lah, tapi saya nak beritahu sebenarnya tak ada. Kalau siapa yang tengok kepada fungsi, saya boleh kata M+ dah ada banyak sangat fungsi-fungsi tambahan. Itu promote sikit lah. Okay, ada satu soalan, sebab mungkin ada kat sini yang betul-betul beginner, super beginner.
Dia tanya, setiap kali trade memang kena bayar ke? Kalau kita trade sendiri? Ya, semua kita trade mesti kita kena bayar brokerage fee sebab kita trade mesti guna platform. Dia online. Okay, beza dia zaman dulu-dulu brokerage fee ni zaman dulu punya brokerage kalau nak compare selalunya 0.42, lepas tu minimum RM40. Maknanya sekali saya beli saham, tak kira harga apa, harga dah memang sekali beli RM40. Okay. Kalau ni 42, kadang-kadang ini RM84. Okay. Ni contoh lah, ni yang offline. Kalau RM5,000 maknanya RM40. Sekali beli RM40. Ini sebab dulu kita beli guna melalui dealer atau remiser. Kita call hello. Jadi kena bayar amount ni. Siapa yang masih bayar amount ni sekarang, dia buat sendiri, memang sangat dalam kerugian. Okay. Ini dah tak ni dah. Kalau kita buat online, kita still kena bayar fee sebab platform online ni disediakan. Maknanya platform ni dibuat khas. Jadi kalau saya nak beli saham-saham ni, mesti saya nak kena tekan beli apa semua, mesti ada software apa semua yang kita kena bayar. Jadi dia dah jadi murah. Okay, iaitu RM8 sahaja sekarang ni. RM8. Jadi kena bayar jugalah fee setiap kali beli dan jual saham. Cuma minimum lah. Sebab apa? Kalau saya bayar RM8, senang lah nak untung. Beli naik 1 sen, jual dah untung. Okay. Itu ialah beza dia. So sekarang ni kita kena juga fee yang ni. So yang lain ni of course lah. Most probably kita semua tidak terlibat lah dalam yang ni. Yang ni boleh dikatakan okay, tidak ada kaitan dengan kita. Ni kalau broker lain lah. Kalau broker lain mungkin yang ni. Okay, sekarang ni kita fokus kepada yang ni. So selain daripada brokerage fee, okay, fee lain ialah bursa, iaitu clearing fee. Ini dikenakan oleh bursa. Okay, ada satu soalan. Kita call WhatsApp remiser untuk execute. Kalau call atau WhatsApp remiser, kita akan kena charge yang ni. Ni bawah ni. Okay, mahal yang amat. Zaman sekarang ni lebih baiklah saya buat sendiri daripada kita suruh orang buat dan kena charge RM40. Okay, belajar sikit je ilmu untuk selamatkan duit kita dan kita boleh makan sedap hari-hari. Sekali beli RM40, sekali beli RM40. Okay, lebih baik setiap hari makan RM40, setiap hari makan RM40. Okay, buffet tiap-tiap hari. Okay, itu lebih baik. Okay, alright, clearing fee. Okay, clearing fee lah daripada bursa. Yang ni dia straight, dia tak ada minimum. Okay, dia ialah 0.03%. Okay, maknanya kalau saya trade RM10,000, fee saya hanya RM3 sahaja. Tak banyak lah. Ini selalu ni yang paling orang tak kira langsung lah, pasal terlalu sikit. Especially kalau beli sikit. RM20,000, fee dia berapa? RM6. RM5,000, berapa fee? Okay, berapa fee kalau RM5,000? Iaitu RM1.50. Macam tak ada apa-apa lah. Kalau kita rendah lagi begitu, RM2.50, 70 sen dan sebagainya. Macam tak ni. Okay, tak efek lah. Okay, the next yang kena. Okay, sebelum tu ada tak tadi ada. Okay, bukan Okay, kalau soalan berkaitan saya kena jawab terus. Dan satu lagi fee ialah stamp duty. Okay, stamp duty. Yang ni ialah government lah. Pasal dalam urusan kita di bursa, okay, yang pertama ialah ni kita. Let's say Makcik Kiah kat sini. Okay, ni ialah saya. Okay, saya beli saham. Okay, saya beli saham. Okay, sebab saham tu ada, siapa yang provide saham tu? Okay, di Bursa Malaysia. So saham tu ada di bursa. Okay, so dalam bursa ni ada banyak lah saham kita nak ambil kan. Ada Comfort, Top Glove. Okay, so untuk kita nak beli saham, okay, siapa parti yang terlibat? Broker lah. Iaitu broker ni yang kita nak jual beli melalui dia. Dia yang sediakan platform apa semua. Bursa sediakan tempat untuk kita berjual beli lah. Okay, so semua nak duit. Broker nak duit, bursa dia sedia, dia nak clearkan. Contohnya ada beli saham apa nak ni, bursa buat duit. Dan siapa lagi buat duit? Kalau dia orang ni buat duit saja, ni mesti ada lain yang nak buat duit. Itu government. Okay, so yang government ni melalui stamp duty lah. Itulah point dia. Maknanya semua parti nak buat duit. Kita nak beli Top Glove lah. Okay, bursa dia kena clearkan. Itu clear daripada broker ke broker, beli jual settlement apa semua.
Broker pula sediakan platform, okay, untuk jual beli. Okay. Yang stamp duty ni, believe it or not, ialah charge yang paling mahal zaman sekarang ni. Okay. Dia lain sikit, dia pelik sikit. Dia RM1 untuk setiap 1000. Okay. Setiap RM1000 kita beli saham, kena RM1. Okay. Kalau dalam bahasa yang lebih, okay, macam ni, dalam bahasa yang mudah orang nak faham, okay, yang bahasa orang kata percentage-nya lebih kurang, ni saya cairkan sikit lah. Saya tak nak bagi nampak pun sebenarnya. Ya Allah, ni cair sangat. Okay. Ialah lebih kurang 0.1%. Lebih kurang. Ialah RM1 daripada 1000. Tapi dia tak charge macam ni. Dia just charge macam ni. Contohnya, kalau saya beli, okay, saya buat beberapa senario. Katakan saya beli 4,500. Okay. Setiap 1000 tu kena RM1. So, RM1,000 pertama kena RM1. Okay. 2,000 kena RM2. Ni RM4,000 kan? RM4 tapi sebab ada lebih sikit. So, dia kena charge RM5. Dia akan ceiling up. Okay. Contoh kalau saya beli 3,888. Kena charge RM4. Even kalau saya beli RM3,000, RM3,010 pun kena RM4 juga. Okay. Dia RM1 saya. Maknanya dia tak ni, tapi dia punya bayangan dia lah lebih kurang 0.1%. Okay, dan kalau kita tengok apa yang paling mahal sekali antara semua, yang ni sebab dia ceiling up. Okay, sebagai contoh, kalau saya nak beli, tengok ni, beli RM10,000 saya kena charge RM10. Okay, sebab itulah dalam saham ni tidak dikenakan apa dari segi tax. Sebab banyak agak soalan ni tak kena ke tax yang apa capital growth. Sebab dia orang dah ambil siap-siap dah kat sini. Okay, bukan tu je. Ni bursa apa semua buat duit pun dia dah buat duit. Okay, RM10. Okay, lepas tu kena apa lagi? Yang RM20,000, RM20. Kalau RM5,000, RM5. Okay. Maknanya ni antara charge paling besar lah as kita punya capital grow. Okay. Dia akan jadi charge paling besar. Okay, maknanya ni lah cost jual beli. Kalau RM10,000, maknanya lebih kurang 21. Okay, sini. Tambah 21. Kalau RM20,000, sebenarnya ialah 42. Tapi untuk orang RM20,000, RM42 ni tak ada apa lah. Sebab beli RM20,000, 1 sen naik, dah RM200 untung. Okay, tak isu. Naik 2 sen, dah RM400 untung. Okay, kalau RM5,000, kita kena 18. Okay. Ada tak cara kita nak saving yang ni? Okay, kita nak save. Sebab kita tak nak kena kalau boleh yang ni. Yang ni ada tak cara nak saving, tak nak kena yang ni? Okay, ada tak cara? Okay, ada. Cara dia kalau kita nak save yang ni, kita belilah saham yang dalam iSaham ada tunjuk bintang. Dalam iSaham saya highlight sekali lagi, dalam iSaham ada bintang. Okay, ada simbol bintang. Bukan dalam platform dalam iSaham. So kalau kita beli ada simbol bintang ni, contoh kat sini UWC, D-Sonic, Pharma. Okay, kalau kita beli yang ni TN Logis bintang, kita tak kena pun fee ni. Imagine kalau saya beli RM10,000, instead of RM21, sekarang ni jadi berapa? Hanya jadi RM11 sahaja, jimat. Kalau yang ni berapa? RM42, tolak 20, jadi RM22 sahaja. Sangat jimat. Kalau yang ni RM13 sahaja. Memang jimat. Boleh kata penjimatan yang sangat besar lah. Okay. Kenapa dia orang buat macam ni? Kenapa yang ada simbol macam ni? Sebab simbol ni ialah dia merupakan saham dalam kategori pertengahan. Dia bukan saham besar macam ni semua saham besar ni, Dialog, Kosan, QL. Dan dia bukan juga saham cekedis-cekedis macam XOX. Saham yang kecil-kecil ni tak ada bintang. Okay. Ni tak ada bintang kan dekat sini, tak ada bintang. Kalau ada sini. Saham besar pun tak ada bintang. Okay, dia ialah yang ideal. Jadi kalau siapa yang dekat sini ni, selalu saya sarankan lah, baru nak bermula dalam saham, katakanlah nak kata macam mana nak beli, kategori mana yang sesuai bintang. Yang pertama jimat. Okay, cost. Okay, dan yang kedua dia ialah kalau company tu kecil sangat, kita boleh kena goreng. Kita boleh kena goreng. Sebab apa? Benda semudah digoreng. Itu topik lain lah kalau nak bincang. Okay. Kalau dia mahal sangat, kadang-kadang prospek dia dah rendah. Contohnya saya tak boleh lah expect nak beli Tenaga Nasional dan dia naik RM40 esok. Okay, walaupun harga dia dah RM12 sebab dia merupakan saham yang besar. Bintang ni ideal untuk semua. Boleh beli. Dia kategori pertengahan. Dan kenapa government bagi pengecualian?
Government dia faham demografik orang yang company besar, fund manager banyak suka beli saham yang mahal. Okey. Suka beli saham-saham yang apa kata blue chip yang orang kata stable. Retail pula suka beli saham yang apa? Yang tak betul lah. Okey, beli saham XOX tadi, beli saham-saham yang terlalu murah. Okey, 10 sen, 5 sen. Kata tengah-tengah ni kita kena bagi insentif sikit. Okay. So that's why government letak tengah-tengah. Okay. Ini ialah polisi dah 2 tahun lah. Okay, dah 2 tahun. Okay. So itu saya galakkan guna tu. Dan imagine saya masuk keluar tiap-tiap hari, banyak penjimatan saya beli saham bintang. Fokus saham bintang, especially untuk yang baru nak mula masuk. Okay, soalan saya akan jawab soalan. Okay. Sebelum saya jawab soalan, ada satu lagi special case kalau siapa yang menggunakan M+ dan dia mempunyai modal besar hari ni dia memang besar betul lah modal. Okay. Let's say dia beli satu saham 50,000. Ini special untuk yang 50,000 ke atas sahaja. Kalau kita beli satu saham waktu tu. Okay. Ini kalau siapa yang mempunyai modal. Saya cerita hari ni open sikit. Kalau dalam kelas kadang kita tak sempat nak cover semua. So yang ni saya boleh cover semua lah. Jadi macam panjang pula sesi hari ni. Okey, RM50,000 dia special case. M+ kenakan untuk transaksi RM50,000 ke atas hanya 0.05% sahaja. 0.05%. Okey. 0.05%. Maknanya kalau katakan saya beli RM50,000, okey, berapa charge yang saya kenakan? Kalau ikut yang kalau 0.08 bahagi 100 kali dengan 50,000, sepatutnya RM40. Okey. Dengan menggunakan M+, dia bukannya RM40. Okey, hanya RM25 sahaja. Okay, saya kata 40 kan. Okey. Tak. Okey, iaitu 25 sahaja. Ni kalau siapa yang ni special lah kalau 50,000 ke atas. Okey, 50,000 ke atas. Okey, tak apa. Okey, mungkin kita abaikan dulu yang tu. Tapi ni lah. Sama juga dengan kalau intraday. Ini ada yang tanya soalan intraday rate macam mana? Okay. Intraday dia ada fee yang berbeza, iaitu intraday dia bagi promotion 0.05%. Tapi minimum still RM8. Okay. Apa maknanya? Ni untuk broker ni untuk broker. Okay, intraday. Maknanya katakanlah saya trade 20,000 tadi. Tapi dengan syarat saya kena beli dan jual hari yang sama saham tersebut. Okey, saham tersebut. Kalau saya buat macam tu, instead of kena RM16, sekarang ni saya hanya kena berapa kalau intraday? RM10 sahaja. Okey, beli. Okey, RM10 beli, RM10 jual. Okey, kalau katakan intraday, maknanya saya hanya perlu bayar RM10 instead of RM16. Cuma dia ada catch dia lah. Okey. Dia ada catch. First kali minimum still RM8. Okey. Yang kedua, kalau nak beli dan jual saham yang sama pada hari yang sama untuk M+ ni, kalau kita guna intraday rate ni, okay, ini by default semua ada lah. Okay, beli dan jual kuantiti tu kena sama. Okay, kalau kuantiti tak sama, dia akan ada satu lagi. Dia kata intraday. Tapi saya tak nak bincang hari ni sebab dia complicated. Tapi kalau katakan sebab hari ni ada yang betul-betul beginner dan sebagainya. Kalau katakan siapa yang nak berminat nak buat intraday, tekan beli tekan jual, try untuk kalau boleh kuantiti sama. Okey. Cuma kalau katakan kuantiti berlainan tu selalunya kalau kita beli banyak ke apa, selalu kita untunglah. Kat situ boleh. Inilah. Apa-apa hal kalau nak fahamkan, boleh tengok di contract note masing-masing atau daily business done, okey, mengikut broker. Okey. Tapi kalau untuk M+, okey, ni. Alright. Sekarang ni okey. Saham bintang ada kat sini. Okey, tapi kalau katakan dalam iScanner, okey, so ada soalan ialah kalau dalam iScanner boleh filter tak bintang. Okey, itu topik dia agak advance lah. Sebab kalau katakan kita guna ni, tengok je saja. Okey, dekat sini tengok seperti biasa, tengok saham-saham lain. Okey. Kalau ada bintang, ada bintang. Buat masa ni lah. Okey. Okey, soalan saya okey, itu ialah tajuk brokerage fee. Okey, seterusnya, okey. Baru brokerage fee. Ketiga dah. Alright. Penggunaan buy calculator iSaham. Okey. So kalau katakanlah kita pening, malas nak kira benda ni, okey. Salah satu tempat yang paling sesuai untuk kita tengok ialah calculator iSaham. Okey, iaitu
Guna je kalkulator air saham kat bawah ni. Ada perkataan buy calculator. Okay. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita pergi ke ni, page ni, bawah sekali ni ada perkataan buy calculator. Okay, buy calculator. Tekan buy calculator. Okay. Saya ada bagi tahu tadi, dia ada yang fee. Okay. Stamp duty dengan tak. Maknanya ada yang potong, ada tak. Bergantung pada saham kita beli. Kalau saham bintang tak kenalah. Okay. Okay. Kalau katakan kita beli saham bintang dekat dalam kalkulator ni, tekan yang ni. Ni dah tekan lah. Kalau katakan kita beli saham yang tak ada bintang, tekan standard. Okay. Tekan standard. Alright. So standard ni maknanya yang mahal sikit. Saya personally saya akan pakai small mid cap. Pasal saham-saham saya beli majority ialah small mid cap. Untuk saya the ideal. The ideal saham untuk beli. Okay. Dia ada dua jenis kalkulator dekat saham. Net cost calculator. Okay. Dan juga lot calculator. Okay. Okay. Yang ni ramai yang mudah faham. Sebab tu kita letak kat atas. Tapi yang recommended lot calculator. Kita letak kat bawah. Net cost calculator. Okay. Contoh saya beli sesuatu saham. Harga dia RM1. Okay, RM1. And then saya dah kira kuantiti saya beli ialah, let's say katakan saya beli 50. Okay, maknanya 50 ni maknanya 50 lot. Okay, contohnya ada saham harga RM1. Okay, saya beli 50 lot. Okay, sekejap macam ni lah. Kita ambil nak bagi realistik sikit, kita tunjuk yang ada dekat sini. Okay, contoh. Okay, yang ada dekat sini GDEX 36 sen setengah, 0.365. Kalau katakan saya beli 0.365, itu harga GDEX lah. Okay, dan saya beli kuantiti 100 lot. Maknanya saya beli lebih kurang 3,659. Ni contoh. Okay. Dekat sini, dia dah kira sekali brokerage fee. Okay, ini in the future saya adalah plan. Kalau ni maybe keluar lah kat sini explanation dia. Berapa fee semualah. Buat masa ni dia masuk sekali. Dan kalau katakan saya jual 365 ni, saya pun jual jadi 375. Saya boleh estimate yang ni dah termasuk brokerage fee. 365 beli, 375 jual. Okay, maknanya 365 beli, 375 jual. Saya untung dengan 1 sen sahaja harga naik, saya dah untung RM80 termasuk brokerage fee. Okay. Kalau ini, tapi syarat dia, ini ialah brokerage fee Melaka Securities, iaitu M+. Kalau guna brokerage fee yang lain, jangan nak samakan lah. Okay, mungkin ada kata, tuan-tuan buatlah yang brokerage fee ni. Dah kalau mahal, buat apa kita pakai platform tu in the first place. Tak, tapi saya tak petikai apa-apa. Okay. Kalau siapa yang berminat nak buka akaun CDS, okay, boleh pergi ke ni sepanjang kelas ni, pergi ke bawah sekali ada open CDS account. Isi je link ni. Okay. Team kita akan contact dalam masa 24 jam bekerja. Okay. Alright. Siapa nak isi hari ni kena isi cepat-cepat sikit sebab dah nak beraya. Alright, sebab kalau beraya kita pun tutup operation sebentar. Team support kita pun nak beraya juga. Okey, jangan malam raya tanya bila saya nak dapat form saya. Okey, 365, 375. So, untung RM80. Nah, termasuk brokerage fee. Peratus ni pun termasuk brokerage fee. Kalau saya jual tinggi sikit, lebih untung. Tapi maybe persoalan dia, orang kata, macam mana kita nak guna kalkulator yang macam orang kata application based. Contohnya saya ada modal RM4,000. Okay, saya nak masuk GDEX ni, boleh tak macam saya nak aim masuk RM4,000 genap. Okay, dekat-dekat lah. Maknanya instead of yang ni 100 lot ni datang dari mana? Okay, gunalah calculator lot calculator. Dan ni memang saya recommend lah pakai. Okay, saya recommend pakai lot calculator. Yang ni special. Saya boleh kata kalau cari kat tempat lain tak ada lah yang buat macam ni. Ada lagi satu special berkaitan dengan kita punya calculator, iaitu dia update instantly. Okay, saya tunjuk sekarang. Okay, contoh kalau saya ada modal, let's say lah saya ada modal RM5,000. Saya letak je dekat amount to invest ni RM5,000. Okay, dan harga saham, okay, ikut tadi lah, contohnya 365. Okay, 365. Okay, 365. Dekat kalkulator ni yang menariknya, dia auto suggest berapa kuantiti. Maknanya kalau saya nak beli GDEX ni, dia bagi tahu, okay, sekarang ni RM5,000. Harga saham 36 sen setengah. Belilah 136 lot. Maknanya beli genap-genap dekat dengan RM5,000. Of course lah kita tak boleh nak genap betul. Okay, kalau nak genap betul, kena kacau lah sikit ni kan. Tak boleh lah, memang tak boleh. Okay, kita akan cari yang paling hampir sekali. Dan yang ni pun dah termasuk fee. Okay, ini yang saya galakkan pakai lah. So kalau ada 365, saya set, let's say saya jual 1 sen sahaja naik, saya dah untung RM100. Ini saya galakkan. Selalu kalau nak beli saham, gunakan kalkulator ni.
Dan satu lagi kelebihan kalkulator ni ialah dia instant. Sebagai contoh, kebanyakan kalkulator kita kena klik dulu. Kat sini tak ada button nak klik. Okey. Sebagai contoh 365. Okey. Saya tak habis tukar lagi. Saya tak tukar habis 3637, dia terus update. Okey, jadi saya boleh gerakkan macam mana saya nak. Dia akan betul-betul instantly update. Itulah kelebihan dia. Okey, menggunakan kalkulator ni. Okay, so itu yang saya nak recommend lah. Dan boleh forecast profit kita, boleh estimate profit kita berapa banyak di ruangan sold price. So ini termasuk dengan fee. Okey, persoalan yang seterusnya. Okay, saya rasa ni kalau sesiapa yang ada soalan berkaitan dengan kalkulator ni, okay, boleh letakkan di ruangan komen. Okay, boleh letakkan di ruangan komen dan saya akan jawab lah. Okay. Kita pergi ke next subtopik kita. Kita buat cepat ni, kalau tak memang tak habis. Kita start tadi agak lambat sebab ada masalah teknikal. Jadi saya estimate kita habis around 3.5 lah untuk hari ni. Okey, jumlah modal yang sesuai untuk melabur dalam saham. Okey, untuk melabur dalam saham, okay, jumlah modal yang sesuai ialah dia macam ni. Dalam saham, matlamat kita ialah untuk untung. Okey, matlamat kita ialah untuk untung. Semua orang nak untung. Dia tak ada satu modal yang kata okay, you kena ada modal 10,000 baru boleh untung. Tak. Okay, kenapa? Okay, sebab dalam saham kita matlamat, okay, contoh kalau katakan 10,000. Okay, katakanlah saya punya estimate, katakanlah after beli jual, okay, katakanlah ni dia normal lah, let's say 10%. Okay, dengan 10,000 saya akan boleh buat untung RM1,000. Dengan 20,000 saya boleh buat untung RM2,000. Okay, dengan RM5,000, RM500. Ni let's say 10%. Kita just nak cakap 10% je. Dengan RM50,000, okay, saya boleh buat untung RM5,000. Okay, apa modal yang sesuai dalam saham? Okay, tak ada. Yang penting ialah dia kena asalkan untung. Lepas ni saya buatlah dalam calculation. Macam mana kita nak make sure asalkan untung lah. Okay, sebab apa? Sorry, ni salah. Okay, padam. Okay, RM5,000. Kalau katakan saya ada kata apa modal sesuai untuk saham. Kalau kata RM50,000, orang yang ada modal RM50,000 pun kalau boleh nak untung lebih. Jadi sampai bila-bila lah kita akan bicara modal 100k ke? Orang 100k maybe boleh buat untung RM10,000. Ni let's say 10% lah. Okay, maknanya dia tak akan habis. Orang yang 100k pun cakap, kalau aku ada modal RM1,000,000 kan best. Maknanya tak ada erti kata best. Sebab apa? Yang penting ialah percentage. Jadi lagi banyak modal lagi best lah. Kan dia tak ada RM20,000 paling sedap, tak ada. Lagi banyak modal lagi best. Jadi saya boleh kata antara benda yang saya suka suggest, jadikanlah saham ni pembakar semangat lah untuk tingkatkan modal. Okay, itu key point dia. Okay, so sekarang ni apa modal kalau dia anggap sebagai minimum lah. Okay, minimum nak masuk saham. Sebab kita tahu dekat sini semua boleh buat duit. Minimum modal ialah asalkan kita boleh dapat untung. Okay, contoh kalau RM5,000, harga saham naik RM1, naik 1 sen. Macam ni lah, ni 40 sen, naik 41 sen. Saya untung tak? Saya untung RM100. Okay. Kalau katakan modal ialah RM10,000. Jadi memang saya untung lah. Tapi kalau modal saya RM2,000, untung ke tak? Masih untung. Kalau RM2,000 modal masih untung. Okay. Kalau RM1,000, untung ke tak? Untung tapi RM6. RM6 ni boleh kata sangat risky je lah. Sebab apa? Kalau saya hari ni untung RM6, tapi kalau harga jatuh, saya boleh rugi brokerage fee. Jadi tak berapa berbaloi lah. Okay, so selalunya guideline yang saya letakkan, kalau siapa yang nak short term, sebab apa yang saya tunjuk tadi short term, maknanya kalau katakan short term ni selalu aim 1 sen je. Ataupun kalau kita boleh biar dia run, mungkin sehari boleh dapat jugalah, sama ada tinggi atau tak. Tapi kita try untuk, kalau katakan jatuh balik, kita try dapatkan 1 sen pun tak apa. Kalau run, kita boleh untung. Ini strategi panjang lah. Okay. So kalau katakan kita nak aim kepada short term, kalau tengok yang sedap apa? RM2,000 lah. Sebab dengan RM2,000, kita punya profit loss lebih kurang RM30. Okey lah. Imagine kalau saya beli short term, beli hari ni jual, beli hari ni jual esok, beli hari ni jual esok, beli hari ni jual esok. Okey lah tu kalau 1% sehari ataupun RM30 termasuk dengan brokerage fee. Maknanya okey lah RM30 tu. Katakanlah ni katakanlah dia pergi 10 hari, 300. Okey lah untuk modal RM2,000. Contoh lah, saya buat contoh. Of course kalau tolak yang rugi ke apa semua, at the end still okay kalau modal ni. Okay, so dia punya guideline macam ni dari segi modal.
Kalau short term ST, maknanya yang beli, ini yang saya maksudkan sini ialah yang beli seminggu dan ke bawah. Okey. Kena modal atas 2,000 satu saham. Satu saham. Okey, kita akan rasa untung. Kalau bukan short term, maknanya mid term ke atas. Maknanya mid term atau long term. Mid term selalunya profit yang boleh estimated profit is around 50%. Kalau siapa buat betul-betul, dia akan dapat 50%. Cuma akan tolak lah, nanti mungkin ada saham yang tak jadi dan sebagainya. Tapi boleh dapat 50% the forecast. Okay. So 50% maknanya modal banyak mana pun kita boleh untung 50%. Kalau contoh kalau RM1 harga saham, 50% lah RM1.5 lah. Dengan RM1,000 kita boleh untung 400. Jadi tak ada isu. Kalau bawah RM700 pun boleh buat duit. Okay. Cuma kalau sikit sangat tu RM100 macam tak berbaloi sangat lah. Okay. RM200 memanglah boleh tu ni, tapi mid term ni normally kita nak realize profit 50% tu akan ambil masa mungkin 2-3 minggu, sebulan, 2 bulan. Tapi okey, kalau siapa yang nak praktis ke apa, guna 200 ke apa, itu boleh dimaafkan lah. Tapi kalau katakan betul-betul nak melabur, saya recommend maybe 500 ke atas lah. Okay. Tapi kalau katakan mid term atau long term, bawah 2,000 pun boleh. Okay, tak ada masalah nak masuk saham. Tapi kalau nak testing power, 300, 200, 400 pun boleh. Okay, tak ada masalah. Untuk M+, minimum deposit sebenarnya dia tak kisah, tapi untuk kita nak boleh jual beli saham ialah at least kena ada RM100. Okay, kena ada RM100 dalam M+. Okay, kalau kita nak start beli saham. So untuk saya 500 ni cantik lah. So ni lah modal minimum. Okay, kalau siapa yang ada sebarang soalan, boleh tanya di ruangan komen berkaitan dengan modal ni. Topik yang seterusnya. Okay, bila kita decide nak beli saham tu, kita patut decide ikut lot atau ikut ringgit. Okay. Sekejap. Sebab patut pun ni. Sekejap. Ini ialah kita punya topik pada hari ni. Okay. Okay. Saya kena letak dekat sini. Okay. So, kos jual beli kita dah discuss tadi. Penggunaan buy calculator kita dah discuss. Okay. Jumlah modal kita dah discuss. Okay, ni ialah beli, adakah nak beli satu slot ataupun RM2,000 satu counter. Okay, contoh saya pun dah tengok saham sebagai contoh, saya tengok saham yang menarik hari ni contoh. Alamak, ini sikit. Alamak, satu je. Okay, macam ni kita ambil apa-apa saham lah, random sikit Okay, UWC contoh. Okay, contoh sebagai contoh. Okay, ada banyak soalan-soalan yang kurang berkaitan, saya akan jawab selepas ni. So selepas ni open, tanyalah apa soalan sekalipun, saya akan tengok jawab mana yang beginner diutamakan. Contoh, saya nak masuk UWC, adakah saya kena aim untuk masuk ikut jumlah lot? Maknanya saya pernah dengar, ada pernah dengar strategi, maknanya kita kalau nak masuk saham ni, kita kena ada lot yang sesuai. Maknanya kalau UWC ni, saya kena beli 100 lot contohnya. Maknanya 100 lot. Okay, saya lupa nak explain, mungkin ada yang beginner kat sini. 100 lot bermaksud lot bila kita sebut lot, okay, lot ni ialah satu lot dalam saham ialah 100 unit. Okay, maknanya kita tak boleh belilah bawah satu lot kalau kita nak trade biasalah. Kecuali Nestle, tu panjang cerita lah. Okay, kita tak boleh trade bawah satu lot lah kalau kita nak buat normal trading. Satu lot 100 unit. Maknanya kalau saya nak beli UWC, saya kena beli RM2.83 kali dengan 100. Ini baru satu lot maknanya minimum saya nak kena beli, kalau yang ni satu lot lah minimum. Okay. Ada strategi yang kata, okay, so satu lot untuk UWC ialah RM283. Okay, kalau katakan UWC. Okay, UWC harga 283, maknanya satu lot sama dengan 283. Ada strategi yang mungkin akan cakap jangan beli beli mengikut, make sure lot kita banyak. Contohlah dia kata beli 100 lot. Okay. So kalau 100 lot, okay. Ada apa penulis nota kat sini Okay. 100 lot, kita ada kekosongan dekat air saham. Kita gurau Okay, 100 lot RM2.83, maknanya macam mana? 100 lot ialah kali 100 lah, maknanya 28,300.
Okay, 28,300. Jadi ada yang kata macam ni cara beli. Jadi kalau 100 lot maknanya kita tak mampu nak beli UWC. Okay. Ni saya bagi idea bukannya ni bukannya saya punya pendapat. Ini saya bagi tahu ini yang mungkin kita boleh terdengar dekat luar sana lah. Okay. Bukannya maksud saya lah mungkin daripada perkataan-perkataan dari mana-mana. Okay. So inilah contoh yang pertama. Okay. Contoh yang kedua. Maknanya kalau katakan saya nak beli saham yang murah sikit sekarang ni EFOS, saham favourite saya sekarang ni. Okay. EFOS ialah 53 sen sekarang. Okay. Pagi tadi dia sedap nak naik, lepas tu dia semput balik. Okay. Kebanyakan yang semput hari ni ialah disebabkan orang semua dah tak nak pegang benda raya ni, nak clear. Takut kalau nak pegang sebab dia takut bergaduh sana sini ke apa, mana-mana virus macam mana entah. Jadi dia clearkan dulu. So sepatutnya hari ni tak ada isu sangat sebenarnya. Kalau katakan drop ni bertenang. Okay. So contoh kat sini EFOS. Okay, EFOS. Jadi kalau katakan 53 sen, okay, satu lot ialah RM53. Jadi 100 lot ialah 5,300. Ni contoh yang kedua. Okay. So dia kata, oh tak boleh lah, tak mampu, mahal juga. Okay, dia pun nak cari yang lagi murah. Okay, seperti iStone contohnya. Okay. iStone harga dia 16 sen. Okay, iStone harga dia 16 sen. Jadi kalau kita nak buat contoh iStone pula, satu lot iStone, okay, satu lot iStone ialah 16 sen. Jadi RM16. Jadi satu lot 1,600. So ada yang kadang-kadang kata, tuan, kenapa suggest beli UWC ke apa semua? Saya tak start ni lah, maksudnya kenapa ideanya beli UWC? Saya tak mampulah 28,300. Dalam saham kita tak ada, sebenarnya 100 lot ni bukannya satu, orang kata dia memang satu cara orang nak fikir mudah. Okay. Sebab 100 lot ni maknanya kita belilah saham apa-apa. Ni idea dia lah kenapa orang gunakan 100 lot ni. Bila naik 1 sen, tak kira apa saham, kalau kita beli 100 lot ialah kenaikan RM100. Sebab 100 lot. Okay. Itu dia punya mudah nak faham lah. Maknanya kalau saya beli SF4 53 sen, kalau naik 54 sen maknanya RM100 untung. Naik 2 sen RM200. Dia just mudah untuk nak ingat je. Tapi kita kena faham, realistically dari segi pelabur-pelabur ada banyak modal range. Jadi pelabur-pelabur yang modal rendah, dia akan jadi terkesan dengan strategi ni. Dia kata, kalau saya nak beli saham, saya tak akan beli ni, saya tak akan beli ni, saya kena beli iStone juga sebab saya hanya mampu. Salah. Reality dia UWC, kalau kita beli saham ni, contoh saya ada modal 4,000. Okay. Saya nak beli RM2.83. Okay. RM2.83. Saya mampu, tak semestinya kena beli 100 lot, beli 14 lot pun tak apa. Okay. 14 lot pun okey. Jadi dengan beli 14 lot, katakan harga naik, let's say RM2.9, dia naik RM2.9. Jadi saya dah boleh untung, sama juga RM78, boleh untung besar juga. Dan harga saham dia bukannya macam seolah-olah tak naik. Oh, dia tak naik lah, dia naik 1 sen je setiap hari. Saham-saham yang macam ni, bila dia naik, range dia pun besar. Tengok sini. Harga RM2.70, RM2.76 pada 19 hari bulan. The next day RM3. Pergerakan dia ialah banyak juga. Jadi tak ada isu dari segi jumlah modal yang cukup ke tak. Okay. So tak ada masalah, belilah apa-apa saham, tak ada masalah harga. Okay. Of course lah yang Nestle memang dah betul-betul tak mampu lah. Kalau Nestle harga dia 100.5, jadi satu lot pun tak mampu. Okay, tapi kalau katakan UWC, EFOS, tak ada masalah. So jangan kita limitkan kita punya strategi kepada jumlah lot sahaja. Bahaya. Sebab apa? Nanti kita setiap hari beli saham, kita nak beli yang macam iStone. Bila cakap EFOS yang 50 sen ni pun cakap, tuan-tuan, saya punya modal kecil. Tak ada kaitan langsung modal kecil dengan jumlah lot. Okay, modal kecil dia punya discussion lain, berbeza. Kita mungkin boleh buat next topic lah. Modal kecil saham murah vs saham mahal. Itu mungkin next topic. Okay. Tapi dari segi yang ni tak ada beza langsung. Saya mampu beli semua. Kalau contoh dengan modal, let's say saya ada modal RM3,000. Okay. Kalau saham UWC, saya mampu beli sebanyak 10 lot. Dan saya untung kalau dia naik. Tak ada kata saya tak untung ke apa semua. Saya untung. Contohnya kalau UWC saya boleh beli 10 lot. Kalau SLFOS, saya boleh beli 56 lot. Okay. Kalau iStone, saya boleh beli
Lagi banyak 0.16 186. Tapi tak ada beza sebab sama je. Kalau iStone naik, okay, mungkin dia naik sikit-sikit, sama juga untung. EFOS naik lebih kurang range yang sama juga untung. Tak kira lah lot berapa banyak kita beli. Okay, tak kira. Yang ada perbezaan, yang ada perbezaan ialah dari segi harga saham. Kalau harga saham lagi kecil, 16 sen apa semua, kalau naik turun dia akan rasa efek dia sangat banyak. So ni yang paling tinggi risiko. Risiko paling tinggi. Okay. Yang ni risiko paling tinggi. Sebab apa? Kalau naik banyak, kalau turun banyak. Okay, saya bagi tahu sekali lagi Kalau katakan, maksud dia macam ni. Maksud saya, iStone ni katakanlah saya beli ni dan harga naik ke 20 sen. Baru naik 4 sen saya dah untung banyak. Okay, memang sedap lah kalau katakan kita nak cerita. Okay. Tapi kalau jatuh pun jatuh banyak. Okay. So sakit dia sakit banyak. Dan ramai yang sakit lah tapi orang tak cerita. Okay. Lepas tu dia kata, sebab tu lah kena beli yang ni. Sebab modal saya kecil. Jadi kalau untung banyak. Okay. Kita kena faham. Saham murah dia tak ada kaitan langsung dengan modal. Dia hanya ada kaitan dengan risiko. Orang yang duit banyak, kalau tanya saya, kalau saya ada duit banyak, okay, let's say saya ada 400,000. Okay. Kalau saya ada 400,000, saya tekan saham 16 sen, saya lagi banyak untung. Tak ada beza. Maknanya it's not a question of berapa banyak modal. Okay, dari segi saham. Okay, harga saham ialah soalan risiko. And saya boleh kata kalau orang tu mempunyai modal yang besar, dia mungkin boleh ambil risiko lebih berbanding dengan modal kecil. Okay. Itulah saya punya point. So sekarang ni fokus kepada ringgit. Satu lagi dari segi pecahan, kalau katakan saya ada nak memecahkan modal, let's say saya ada modal 50,000. Saya tak beli saham saya mengikut sekarang ni saya nak beli Dufu, saya nak beli ni, dan saya kata saya beli semua 100 lot. Tak. Bila saya ada modal 50,000, saya nak pecahkan. Kalau ni pecah menggunakan teknik yang betul lah. Katakan saya nak beli 5 saham. Okay. Kalau saya nak beli 5 saham, saya akan beli 10,000 satu saham. Bukannya 10,000 lot, tetapi 10,000 ringgit. Okay? Sebab inilah dari segi risiko kita pecahkan sama banyak antara saham. Okay? Dan bukannya satu lot. Nanti saham yang 16 sen kita beli 100 lot, sakit. Okay? Tak, maknanya dia punya amount tak sama banyak. Okay? Jadi ada yang sakit, ada yang tak sakit, ada yang kita beli banyak. Lepas tu lah kali ada yang rasa macam tak mampu pula dan sebagainya. Belilah ikut ringgit, bukannya beli ikut lot. Itu yang saya galakkan lah. Tapi kalau siapa yang mungkinlah modal dia dah besar ke apa, dia lebih nak ke arah mudah fikir, dan itu cerita lain. Maknanya dua-dua boleh, tapi majority of the cases ialah beli ikut jumlah lot. Sorry. Majority of the case ialah beli dengan jumlah ringgit. Okey, soalan sekarang. Sekarang ni dah habis sesi perbincangan kita. Okey. So kita dah habis semua. Sekarang ialah sesi soal jawab. Saya akan ambil lebih kurang 3 ke 5 soalan. Okey. And kita akan tutuplah sesi kita hari ni dan kita akan buat ucapan selamat hari raya bersama-sama. Okey. Senang ke nak dapat kalau pelabur Q nak beli dalam kuantiti satu? Tak ada masalah. Yang ni experience. Soalan-soalan ni ada kata kalau saya Q betul ke, kalau tak ada orang nak beli macam mana, tak ada orang nak jual macam mana? Okay, jangan risau. Tengok ni contoh saham GHM. Okay. Dekat harga 85 sen, 86 sen, tengok ada 1,000, 5,000 lot beratur, 2,000 lot beratur, 1,000 lot, 5,000, 3,000, 1,000. Jadi tak perlu nak risau sangat lah. Okay. Excel Force 5,000, 3,600, 3,000, 8,000. Tak perlu risau pasal saham. Dia kata, tuan, kalau sekarang ni saya dekat 53 sen. Kalau katakanlah nanti tak ada orang nak beli. Ni semua orang nak beli belah kiri ni. Kalau tak ada orang nak beli, dekat dalam platform ni kosong kat sini. Saya tekan ni. Ada kan? Ni ada orang nak beli. Sini ada orang nak beli. Sini ada orang nak beli. Sini ada orang nak beli. Jadi tak perlu risau dalam saham. Okay, kalau nak beli 100 lot ke apa banyak. Dalam saham transaksi setiap hari lah berjuta-juta. Okay, so tak perlu nak risau dalam pembelian kita. Okay, satu soalan dah berjaya. Okay. Alright. Okay, alright. Ada yang tanya tadi clearing fee dah discuss tadi. Clearing fee ialah bursa punya fee, ada dekat sini. Clearing fee.
Boleh ke buka banyak akaun di platform broker yang sama? Okay. Boleh ke buka banyak akaun? Kalau katakan saya ada broker M Plus nak buat banyak akaun. Jawapan yang standard ialah memang tak boleh. Okay. Dia ada complicated punya case, tapi jangan cubalah, memang tak boleh juga. Okay. Hanya kalau katakan kita betul-betul ada termasuk dalam complication, yang tu boleh. Tapi normally tak boleh buka banyak akaun yang dalam broker yang sama. Jadi satu sahaja. Dan kalau katakan sesiapa yang pada hari ni kata cerita-cerita tadilah. Ini tadi kata saya ada ceritalah, broker yang mahal tak semestinya maknanya lebih bagus dan sebagainya. Sama juga dengan broker yang murah, kadang-kadang dah jauh banyak dia punya future. Dan satu lagi iaitu iSaham tu sendiri. Dengan kalau sesiapa yang buka akaun dengan tim kita di iSaham, di iSaham, dengan broker yang murah ni, bukan saja broker je murah, kita ada premium feature kat iSaham. Tadilah feature yang public lah, semua orang boleh guna by calculator. Kalau pergi kat screeners dekat iSaham ni, ada banyak premium feature. Chart pattern chart pattern adalah satu ilmu yang kadang-kadang orang bayar beribu-ribu. Boleh dapat secara percuma nak guna kat iSaham. Contohnya ada orang suka tanya lah, tuan, saya belajar chart pattern TP ni nampak power lah. Ada tak yang screener yang dia tunjuk target price chart pattern? Ada kat sini. Arsawit berapa target price dia? Kalau benda tu dia continue, kita boleh guna. Ni ialah target price chart pattern. Dasar dia panjang mana pun ada. Ni contoh yang belajar chart pattern lah. Yang tak belajar lagi, inilah premium punya feature yang ada dekat iSaham. Ada macam-macam lagi. Fresh breakout. Ini yang special ni, dia fresh of the fresh. Maknanya benda yang baru-baru, betul letup. Bukannya dah lama-lama letup. End to end. Contoh kat sini kan. Dia baru je nak masuk fasa. Selama ni duduk kat sini, sekarang ni baru nak masuk. Kadang-kadang orang kata 52 high, tapi 52 high ni benda yang dah memang naik kat sini pun semua trigger. Ini yang fresh. Ada dekat iSaham. Ini saya nak tunjuk lah. Maknanya semua ni kalau nak dapatkan, boleh pergi ke bawah ni, iSaham Premium ni, secara percuma kat sini. Seumur hidup boleh dapat secara percuma. Seumur hidup iSaham. Secara percuma. Dengan hanya buka akaun CDS. Cuma kalau siapa yang dah ada di tempat lain kat situ, kenalah banyak berbincang dengan tim kita lah. Tapi kalau siapa yang belum ada akaun M Plus dengan kita, kita punya matlamat ialah kita nak, vision kita kat iSaham, kita nak membantu pelabur membuat keputusan dengan lebih baik. Itu kita punya matlamat. Jadi anda boleh dapat semua screener premium ni secara percuma dengan membuka akaun CDS. Iklan sikit tu tadi. So sekarang ni ialah soalan. Selamat Hari Raya yang awal tu. Range harga apa digalakkan untuk beli saham? Mudah saja. Jangan fikir pasal range, fikir pasal saham bintang. Pergi kat iSaham, tengok yang bintang. Sebab bintang ni ialah saham dalam kategori pertengahan. Sebab saham ni sebenarnya dia tak diukur dengan harga. Contoh saya boleh kata macam ni. Any saham, contohnya UWC, dia boleh je nak jadikan harga saham dia RM20 hari ni. Boleh, tak ada masalah. Sebab harga saham ni ditentukan oleh syarikat. Harga saham ditentukan syarikat. Yang betul-betul nilai saham ialah pada market cap. Dan market cap ni lah, kalau katakan kita nak tengok yang mana saham yang sesuai masuk, ialah saham yang bintang ni, dia pertengahan. Tengok kat iSaham. Tapi kalau katakan nak range harga, saya bagi secara simpelnya ialah 30 sen hingga RM1.50 kalau katakan orang yang nak dapatkan yang orang kata harga yang kira boleh kata rendah dan selamat lah. Tapi sebenarnya saham-saham yang dekat-dekat bawah RM5 pun semua okey, boleh balun, tak ada masalah. Atas RM5 tak ada masalah, tapi normally ialah investor punya oriented lah. Kecuali zaman-zaman sekarang ni, apabila saham-saham kita ni memang power, tengok Top Glove pun RM7 jadi RM11 dekat seminggu. Boleh berlaku. Saya dah ada akaun CDS Maybank. Boleh ke buka CDS iSaham lagi? Boleh. CDS iSaham ialah dengan Melaka Securities, dengan syarat tak ada lagi akaun M Plus. Kalau dah ada, kena contact tim kita, kita akan bagi alternatif. Tapi setakat ni memang dengan kita ialah dengan akaun M Plus. Dah ada akaun lain tak ada masalah. CIMB, Maybank, RHB, boleh buka dengan kita, tak ada masalah. Soalan yang ditanya, kenapa tak digalakkan beli saham bawah 20 sen? Tak digalakkan sebab risiko dia tinggi. Risiko dia tinggi. Of course reward dia tinggi, tapi risiko dia jauh lagi tinggi daripada macam ni. Reward dia memang sedap, tapi risiko nak terima kalau jatuh sangat pedih.
Okay, sangat pedih kalau kita nak beli saham yang 20 sen ke bawah. Macam ni, saya galakkan macam ni. 20 sen ke bawah ni macam ni. Dia punya jalan cerita dia mudah je. Cuba beli atas kertas dulu. Okay. And then kita fahamkan. Bila jatuh macam mana rasa dia. And then kalau kata dia nak cuba beli. Lepas beli akan faham. Yang masalah dia, orang yang tak faham ialah dia dah beli sekali, dia beli sekali lagi, dia beli kali kedua, dia beli kali ketiga, semua loss. Saham bawah 20 sen dan semua loss banyak. Tapi still tanya, tuan saya tak mampu nak beli saham bawah 20 sen ni. Sebab kita tak faham konsep. Tapi kalau orang dah start beli dan dia faham, tak ada masalah. Dia faham risiko dia tinggi. Maknanya kalau untung besar, kalau rugi pun besar. Jadi saya faham, jatuh sikit pun boleh tergolek-golek. Ada terbeli saham 10 sen semalam. Ada sebagai contoh, ada kes yang terbeli 10 sen, jatuh ke 7 sen. Dia pun kata 30% tuan, macam mana ni tuan? Dah siapa suruh beli saham yang murah? Bahaya. Sebab tu tak digalakkan. Senang cerita, untuk faham, cuba beli. Tapi kalau dah loss, janganlah pula buat lagi. Itu je. Yang saham ni kita akan belajar dengan tidak buat berkali-kali. Okey, boleh ke nak transfer saham dari broker lain ke Amplas? Boleh, tak ada masalah. Menggunakan app Bursa Anywhere. Download app, nama dia Bursa Anywhere. Nak transfer dari mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Mana ke mana boleh, tak ada masalah. Kena bayar je RM10 fee. Ramai orang dia bila dia nak transfer, dia fikir transfer lebih baik. Kalau tanya saya lah, sebenarnya jual lepas tu beli balik lebih baik sebenarnya. Tapi tak apa, sebab mungkinlah dia kadang-kadang ada yang sangkut mana-mana saham, ataupun dia nak bawa modal dia, tak ada masalah. Itu satu cara paling mudah nak bawa modal ke broker lain. Okay? Itu satu cara mudah. Kalau kata saya ada di Maybank, nak pergi ke Amplas, saya beli ke Maybank, saya transfer. Tapi still dia makan masa lah nak transfer. Saham tu ada beberapa hari dia akan makan masa. Okay? Tapi sebenarnya tak ada isu pun untuk jual lepas tu beli balik dan sebagainya. Okay, tapi je betul, jawapan yang mudah ialah boleh guna Bursa Anywhere. Tekan je, senang je, fee RM10. Bagaimana nak pilih skrin yang sesuai? Okay, sebenarnya ni ada topik lagi yang saya plan nak buat lah pada masa akan datang. Saya hanya hari ni saya nak bagi satu analogi je dalam saham. Sebab kita semua mungkin dah, bila kita pergi kelas, kita makin banyak pergi kelas, kita makin tak faham ataupun kita pening dalam saham ni. Kita ingat ilmu ni macam lagi 1000 ilmu kita belajar, esok kita tahu saham apa nak beli. Kita pergi banyak kelas, bayarlah berapa ribu sekalipun, sebenarnya kelas yang kita pergi tu, matlamat dia apa? Matlamat dia nak ajar apa strategi yang ada. Maknanya kita bayar RM3,000, RM4,000, RM5,000 untuk dapatkan satu strategi ataupun strategi lah dalam saham. Okay. Kita bayar mungkin ada kelas 500, kita bayar untuk dapat strategi. Tapi 500 kita bayar, 3,000 kita bayar, 4,000 kita bayar kelas. Tidak bermakna semua strategi ni kita gabung, dia akan jadi the ultimate strategi. Tidak. Saham ni dia punya analogi ialah umpama kita nak macam nak makan. Okay, kalau saya nak makan, contohnya saya nak buka puasa kejap lagi. Matlamat saya apa untuk makan? Saya nak kenyang, betul tak? Okay. Saya makan western pun saya kenyang. Saya makan lasagna pun kenyang. Mungkin saya makan spaghetti pun kenyang. Kalau saya makan nasi goreng, okay, dekat-dekat saat akhir puasa ni mungkin ramai yang dah boleh tahan dengan bunyi makanan ni. Okay. Saya pilih saham apa pun saya kenyang. Okay, tapi of course lah ada yang kita tak suka. Sebab tu saham pun sama. Ada style yang kita tak suka. Mungkin kita ni lidah tak boleh makan makanan western. Boleh makan makanan Melayu je. Contoh. Ada yang boleh makan makanan Thai. Macam saham juga. Satu strategi tu mungkin sesuai untuk A, tapi strategi B mungkin tak sesuai untuk A. Tapi strategi B ni yang banyak buat duit kepada setengah orang. Okay? Sebab apa? Sebab style berbeza. Saham ni style berbeza. Jadi kita dalam saham, screener mana nak tanya? Ada yang tanya. Semua screener ni power sesuai. Ada yang power lebih sikit, yang premium lah. Okay? Yang kita testing dan sebagainya. Maknanya macam contohnya kalau makanan, ni mungkin makanan biasa, ini makanan hotel contoh. Okay? Ataupun makanan authentic, home cook. Okay? Mungkin. So yang ni yang power sikit. Kat situ adalah beza sikit. Tapi hotel punya makanan mana pun, makan western ke makan makanan kari dia pun dua-dua sedap. Okay? Itulah dalam saham. So dalam saham kita belajar strategi yang power. Dalam 1-2 kita dah boleh trade sampai bila-bila. Master beberapa strategi. So kalau tanya, tuan screener mana nak pakai dalam iSaham ni? Yang pertama ialah kita kena master satu strategi dulu. Okay? Dah master strategi, okay,
kita pakai yang kita master, and then kita mungkinlah nak try resepi baru. Okay, nak try makanan baru. Itu kita boleh try yang lain. Okay. Kalau ada katalah hari ni boleh tak tuan tunjuk sikit lah kalau nak start dalam saham. Kita ada T plus screener ni. Ini percuma lagi. Sebenarnya screener ni premium. Cuma ini daripada zaman iSaham hari pertama, orang kita dah ada screener ni. Okay. Orang dah pakai. Saya macam kata tak apa, kita nak appreciate. Mungkin ada setengah orang, okay, dia nak rasa satu strategi yang agak okay, famous apa semua, boleh pakai. Tapi kalau kena nak upgrade lagi ke strategi yang lain, ke short term apa semua, boleh try yang lain. T plus screener dah ada semua dalam ni. Okay. Last price berapa? T plus berapa? Maknanya T plus ni okay, kita tak nak bincang panjang sangat hari ni. Tapi key point dia ialah hari keberapa saham tu dia rehat. Macam tu. Ni dia punya analogi, apa dia punya idea dia. Trading plan dia, dekat iSaham ada trading plan. Masuk kalau harga dia bawah max entry ni. Okay, ataupun dekat dengan max entry ni. Maknanya ni harga entry point. Berdekatan. Okay. Macam 40 sen, 38 sen, semua boleh. 37, dekat-dekat. Okay. Harga ni. Satu lagi stay lah. Janganlah beli saham yang 3 sen ke apa semua. Ini risiko terlalu tinggi. Okay. Sebab dalam screener ni, dia pandang semua orang. Ada yang nak ambil risiko tinggi, ambil. Tak nak, abaikan dulu. Okay. Harga cut loss kita letak juga. Target price letak. Remarks entry pun kita letak kalau harga dia dekat dengan entry. Ni contoh kalau nak pakai. Tapi yang ni idea dia adalah berdasarkan kaedah. Kita selalu nampak harga saham bila harga turun, ada beberapa hari kita boleh estimate kalau momentum dia bagus, dia berterusan. Jadi kita boleh gunakan yang ni sebagai permulaan kalau siapa yang nak guna iSaham. Okay, yang ni memang tak lama lagi akan premium lah. Itu saya bagi sedikit preview lah. Okay. Ada banyak lagi. Kalau katakan orang yang nak jenis kepada long term, dekat sini ada screener long term. Okay. Boleh tengok di hybrid screener. Dekat sini ada saham-saham long term. Cuma yang ni saya nak discuss kemudian lah. Sebab benda ni sebenarnya kita boleh tunjuk screener-screener apa yang cool kalau nak tengok. Ni contoh Magic Momentum. Okay. Cari saham yang mana fundamental dia ikut kaedah Magic Formula. Okay. Earning Yield, ROIC. Dan dalam masa sama dia adalah trend dia yang bagus sikit macam Honesty ni ke dan sebagainya. Okay. So inilah lebih kurang lah sedikit sebanyak. Okay. Alright. So nampak, kalau siapa ada soalan boleh tanya lagi. Memang saya akan try untuk jawab soalan-soalan. Screener kita akan discuss pada masa yang akan datang. Sebenarnya kalau siapa yang join group iSaham, okay, dengan buka akaun CDS, selain daripada dapat premium screener, akan dapat support group di mana dalam tu ada saya ada juga, dan juga tim saya yang akan bantu kalau ada sebarang persoalan. Okay. So dalam tu ada banyak perbincangan screener. Ada yang sekarang ni kan famous sikit teknik ni, BTST, beli hari ni jual esok. Sekarang ni sebab dia awal lagi, kurang sikit lah saham dah ni. Dan juga hari ni hari yang ramai profit taking, tak berani nak simpan saham 4 hari so banyak orang dia take profit. So hari ni nampak lah rasa macam ni. Okay, tuan, review video saham loss yang tuan buat ada tak? Review video saham loss yang tuan buat. Okay. Dia macam ni sebenarnya kalau faham saham. Okay. Kalau macam ni, mungkin soalan saya kena tackle soalan ni dalam banyak dimension. Kalau katakan sesi klinik macam contohnya orang nak review portfolio, kalau berminat kita boleh buat, tak ada masalah. Selalu kita buat dalam bentuk coaching lah. Kalau katakan nak buat review saham loss, okay, katakanlah saya kata loss nak tunjuk ke apa semua. Just pelik. Sebenarnya itu ialah pemahaman dari strategi lah. Okay. Selalunya kalau katakan kita follow strategi, kita boleh minimumkan loss. Okay. Kita ada teknik. Contohnya kalau katakan jatuh sini, loss kan. Okay. So ini adalah loss. So kalau jatuh bawah sapak, cut loss kan. Itulah. Takkan saya nak tunjuk, okay, semua yang cut loss hari ni saya nak tunjuk video. Okay, ni ada satu lagi benda yang orang kadang-kadang discuss juga. Boleh tak kita macam buat satu sesi bila harga saham loss tu kita macam muhasabah. Pernah berlaku fenomena ni. Okay. Actually sebenarnya loss ni dalam saham ialah benda yang pasti. Okay, maknanya kalau saya beli saham mesti ada yang loss, dan loss tu dia tak boleh muhasabah. Kecuali kalau loss tu macam orang kata, okay, contoh dia beli saham kat sini, lepas tu dia dah kat sini dia tak jual-jual lagi. Yang tu betul-betul kena muhasabah. Yang ni kena muhasabah. Sebab apa?
Dari turun kena jual kat sini. Tapi ini pasti. Tak ada orang boleh rasa predict oh esok dia akan turun. Tak ada orang tahu. Itu satu unik dalam saham. Bila kita masuk saham, akan ada yang untung dan akan ada yang loss. Dan loss tu tak perlu dimuhasabahkan. Sebab apa? Memang loss tu benda yang akan jadi. Okay? Kita punya strategi ialah nak banyakkan yang win ataupun nak untungkan banyak yang win. Contohnya takaful. Katakanlah saya tersilap masuk. Saya loss. Tapi yang untung saya boleh untung 50%. Jadi 50% saya untung, 10 kali loss pun still tak ada isu. Sebab saya untung 50% satu saham. Okay? So dekat dalam case tu kalau loss ni, ini pasti. Jadi ini confirm. Ini sebenarnya dah discussion lain. Yang ini saya bagi on je. Apa kata? Ni orang kata apa? Edisi raya. Kita bagilah lama sikit bincang. Yang kena muhasabah ialah dah loss kat sini, tak jual-jual muhasabah. Beli saham XOX contohlah. Okay? Belilah saham XOX ni dekat atas kali ni. Okay? Lepas tu jatuh dekat sini, tak kat loss lagi. Yang ni kena muhasabah lah. Yang ni kalau buat review senang je. Patutnya jual lah awal-awal itu. Memang strategi saham ada strategi yang memang ni orang kata universal lah. Kena jual awal. Dah kenapa nak jual sekarang? Yang tu kena kalau tak payah buat review pun. Kalau macam ni maknanya confirm dah. Tak ikut rule. Jadi rugi. Okey. Saya akan try selama mungkin yang boleh selagi kita masih ada open pada hari ni, maknanya selagi mood raya tu ada, boleh jawab soalan selagi ada tapi mungkin saya akan stop jugalah dalam masa terdekat mungkin. Kita tengok dulu. Kiranya lupa kat loss. Maknanya kalau katakan harga saham jatuh ni, kalau katakan saya beli, okey, average down teknik yang betul salah. Average down lah teknik yang salah dalam saham. Okay, average down kita ramai dalam saham dia sebenarnya isu ni isu ramai pelabur untuk sebab ada yang kat sini very beginner Banyak pelabur yang masuk saham, dia akan nampak mula-mula dia dengar saham orang kata untung, so dia tak nampak elemen rugi lah. And then bila dia dengar saham, dia mula-mula banyak yang akan terdengar benda-benda yang yelah sebab nak beli saham, tuan nak beli saham apa hari ni oh tuan yang ni ada kontrak. Jadi dia akan beli tu berdasarkan benda-benda sedap, bukan beli ikut strategi. Okay? Dan banyak juga dia ada dengar orang kata average down dan sebagainya. Sedangkan konsep yang kita banyak dengar tu sebenarnya konsep pelaburan fundamental yang hardcore. Okay, maknanya saya melabur 10 tahun punya style. Okay? Yang hardcore. Yang tu average down tapi dia dah betul-betul study. Saya akan bagi general rule 90% pelabur tak guna pun teknik hardcore fundamental. Okay? Termasuklah kita semua yang bertanya selalunya. Jadi kalau bila orang tanya, patut tak guna teknik average down? Jangan sama sekali sebab 90% orang tak betul-betul study pun saham. Okey, apa lagi yang lain? Saya tengok contohnya. Bila harga saham turun kat sini, nak average down. Harga saham boleh jadi jatuh dan tak kembali. Dalam bahasa lain, pergi tak kembali. Ada kata, tak tuan ni tunjuk saham yang hancur. Okay, kita tunjuk saham lain. Sapura Energy. Okay. Average down lah daripada RM5. Average down. Kita akan rugi. Okay, most of the time kita akan rugi sebab kita tak study betul-betul. Okay. So average down adalah teknik yang salah untuk majority. Jangan cakap salah betul dia ada kata nak claim dia ni kata salah. Lepas tu datang. Sebab apa? Kalau kita study hardcore fundamental style fund manager, boleh average down. Tapi teknik kena dengan betul lah. Kan? Kalau kita guna technical dah tak ada dah sebenarnya average down ni. Kecuali kalau kita betul-betul pandai mix strategi, tapi majority tak boleh buat lah. Sudah buka M+ under iSaham, lepas raya dapat. Kami dapat premium iSaham selama berapa lama? Kalau buka M+ dengan tim iSaham dan trade, akan dapat premium account selama-lamanya. Pergi kat sini premium kat sini. Okay, kat bawah ni ada iSaham premium. Selagi trade akan dapat premium sampai bila. Kalau katakan dah tak trade, okay, lepas tu tiba-tiba tak trade balik, dapat balik, tak ada masalah. Nasihat agar jangan loss. Okay, tak benda ni lebih baik untuk kita bagi realiti. Dalam saham mesti ada untung dan mesti ada loss. Kita nak untung lagi banyak dan kita nak
Kalau boleh bila kita masuk strategi macam short term ke apa, untung jumlah saham untung lebih banyak daripada yang rugi. Kalau tak nak loss, jadi follow strategi itu saja. Kalau tak nak loss banyak. Sebab kelebihan dalam saham, kalau kita ada tersilap masuk, kita lari, kita akan boleh masuk saham-saham yang untung banyak. Jadi tak ada masalah kalau katakan kita follow je strategi. Tak nak loss banyak, ikut strategi. Itu je. Kalau tak ada strategi, kena cari strategi. Macam mana nak start cari strategi? Buka account. Kalau macam dekat Aisam, memang Alhamdulillah lah, buka account dalam group, terus boleh dapat strategi-strategi. Orang yang nak extend lagi, mungkin dia join kelas. Dalam kelas asas Aisam sendiri, asas sahaja pun kita dah bagi berlambak-lambak strategi. Maknanya dengan asas sahaja pun dah boleh start trade. Okay. Nak belajar lagi strategi, ada banyak sesi dekat Aisam ni. Boleh pergi tengok dekat intro, sorry. Okay, alamak. Ada link Okay, boleh tengok. Ni contoh. Saya buat contoh ni secara pantas. Okay. Nak belajar banyak strategi, ada dekat Technical Advance. Technical Advance ni kita belajar 32 sesi, 32 jam. Okay. Belajar. Orang 32 jam ni kalau bahagi ikut hari lah, dekat seminggu dah belajar. Okay. Dengan harga 199 je. Okay. Maknanya kalau katakan nak belajar strategi banyak, ambil yang ni. Okay. Ambil yang ni. Belajar asas, boleh start dengan technical level 1. Lepas raya memang kita ada asas TA1. Okay. IPO belum ada IPO yang sedap lagi. Kalau ada sedap, kita akan start buka sesi nak belajar. Kalau kita nak apply yang tu macam mana, dan boleh apply untuk semua IPO buat duit. Okay. Fundamental, ada sesi fundamental dan e-learning. Okay. Yang ni kita gabungkan. Ini macam ni, macam siapa yang nak belajar berpanjangan saham ni, setiap bulan belajar 4 sesi. Belajar, ada e-learning. Okay, kita ada tutorial screener sahaja, ni advance punya. Pun ada. Semua sekali kalau campur-campur, kalau belajar kat luar sana lah, mungkin dah habis RM10,000 lah. Okay. Dekat Aisam RM605 pun kita ada package harga RM499. Kalau siapa yang nak subscribe package, harga dia hanya RM499 sahaja. Okay. Dan apa yang boleh belajar daripada advance e-learning dan sebagainya ni? Okay. Ni saya tunjuk sikit lah. Okay, ni iklan sikit, standard iklan, dan kita sambung sesi kita. Okay. Kalau siapa yang stay tune, banyak lagi benda lah kita boleh jawab persoalan yang ada. Okay, contohnya ni webinar TA Advance. Kita dah habiskan 16 sesi. Okay, 16 sesi. So kalau siapa yang nak join belajar moving average, candlestick, Ichimoku, Heikin-Ashi, buy on breakout, Wyckoff, Elliott Wave, screener, semua sekali, chart pattern apa semua, semua ni dengan harga yang saya tunjuk tadi, di 199 saja. Selepas ini recording akan ada, recording semua, dan kita akan buat semua sesi. Kita akan buat sesi pengukuhan revision, 16 sesi lagi, ulang balik sejam pengukuhan lah. Ini macam orang kata apa, mungkin summarize, and then kita buat Q&A. Okay, tengok video sejam lagi Q&A, sesi pengukuhan revision 32 sesi. Saya nak bagi alert awal-awal. Ini betul-betul akan terjadi. Kalau siapa yang nak join advance ni, memang lepas raya kita akan ada raya tak, okay, basically lepas raya, okay, kita memang yang ni akan naik harga. So saya bagi awal-awal lah, ini memang betul-betul akan terjadi. Okay, sekarang ni saya jawab soalan balik. Dan ni satu lagi, e-learning. Ada yang kata e-learning ni apa? Okay, e-learning ni kita belajar, kalau siapa yang berminat dengan artikel-artikel yang kita dah macam baca buku lah, macam nak beli buku, ada juga video dalam ni. Dan yang terbaru ialah ada webinar. Webinar setiap bulan 4 kali belajar berterusan. Ni topik-topik kita dah belajar. Portfolio diversification, FOMO. Orang nak bulan Mei nak tahu pasal sell in May go away, kita buat topik tu. Okay, topik fundamental pun ada, ETF, dividend investing, bankruptcy test, news analysis, macam mana nak baca news pun ada dalam ni. Okay, sekarang saya kembali kepada topik lah. Boleh cerita berkenaan iSaham Score. iSaham Score mudah sahaja. Okay, skor lagi tinggi lagi bagus. Okay, skor lagi tinggi lagi bagus. Dia iSaham Score ni, perumpamaan dia macam ni. Kalau contoh saya cakap macam ni. Contoh orang tanya, Tuan, boleh cerita tak Tenaga Nasional ni bagus tak? Contoh. Alamak, ini merah juga. Okay, yelah, I mean macam ni. Saya buat contoh yang okey juga. Top Glove. Top Glove ni. Tuan, Top Glove ni skor tinggi, bagus tak? Okay,
total score menunjukkan saham ni overall bagus, fundamentally bagus, technical bagus. Okay, tapi apa yang kena faham, fundamental bagus, technical bagus, tak semestinya beli sekarang. Benda bagus tak semestinya beli sekarang. So contohnya kita nak beli, kalau boleh pada paras yang lebih cantik, iaitu ikut strategi. So in general, kalau kita nak dapat the big picture, Top Glove bagus tak? Jawapan ni bagus lah. Itu maksud dia. Okay, lama banyak ni tu soalan. Interest bearing for trust account as high as 2.1%. Dia nak main masalah pula kan. Okay tak, ini pasal sebab macam ni. Ada kadang-kadang M Plus ada bagi announcement kata yang kalau katakan dalam trust tu ada dapat 2.1%. Okay, sebenarnya macam ni dalam account CDS, contohnya ni account CDS, katakan saya letak duit, let's say saya letak 30,000 dalam CDS dan saya tak buat apa-apa dengan duit tu, saya tidur je, saya akan dapat setiap bulan dalam konvensional ialah interest. Kalau katakan kita buka syariah account ialah hibah. Okay? Dan boleh dijumpai di sini kalau pergi dekat my account, cash movement statement. Okay? Cash movement statement. Okay. Sorry. April. Okay. Pergi kat bawah sekali ni. Okay. Alamak. Itulah dia Okay, dekat sini dia ada nampak ni, Wadiah earn. Okay, kat sini RM74. Okay, RM74. Maknanya kalau kita biar je duit, kita biar je duit, kita akan dapat lebih kurang, kalau dululah selalu waktu, sebab dia ikut OPR Bank Negara. Kalau katakan waktu biasa ialah lebih kurang 3%. Cuma sekarang ni dia dah turun lah 2 ataupun 1%. Okay, dia 1 ke 3% selalunya. Maknanya kalau kita biar ataupun kita nak trade atau kita jual saham ni, kita biar je, kita akan dapat amount. Dan ini beza dia. Ramai kata, tuan-tuan buat apa kita buka syariah account? Buka je lah konvensional. Okay? Syariah account, amount ni kita boleh simpan. Kalau tak amount ni, saya tak boleh simpan lah. Sebab dia interest. Kalau yang ni syariah account, yang ni. So syariah account boleh simpan sebab profit, hibah. Yang mana bukan syariah account, saya recommend tengok balik yang mana account M Plus yang bukan syariah. Dalam bulan Ramadan ni, pergi buka ke my account, cash movement statement, tekan tengok berapa interest semua, sila clearkan lah. Okay? Digalakkan dalam bulan Ramadan ni. Okay? Dapat orang kata pahala mengingatkan. Okay? Gunalah syariah account sebab dekat situ sendiri ada benefit. Okay, sekejap tadi macam okay. Berapa lama nak hold saham ni? Bunyi macam best nak meletup, bila masuk sangkut. Okay, first kali kena fahamkan bila kita sebut pasal strategi, sebagai contoh, kalau Okay, testing. Saya nak confirmkan adakah boleh dengar ataupun tidak. Okay, masih dengar sebab saya punya alert ni dah isu dah Okey, ataupun dah tak dengar boleh confirmkan ke siapa yang ada dekat sini? Kejap Okey, maknanya masih okey. Sorry. Tak, sebab saya punya tadi interrupted okey. Alright. Alright. Thank you. Okey. Alright. So kita sambung lagi. Sikit kira-kira macam ni lah sebab kita kena habiskan before 4 lah. Saya ambil lah beberapa soalan last. Kiranya tak mahir baca gerak, adakah memadai dengan berpandukan screener? Adakah wajib untuk tahu baca candle? Okay, candle. Okay, dengan screener cukup memadai untuk beli jual saham. Dah cukup. Sebab screener tu ialah rumusan strategi, rumusan candle apa semua, rumusan dia. Tapi kalau katakan kita faham, jadi kita akan faham lah bila guna screener tu apa yang kita buat sebenarnya. Itu je lah.
Okay, umpama macam ni, kalau katakan saya makanlah satu makanan, ada orang bagilah satu kuih ni, saya tak tahu nama dia, tak tahu macam dia buat, saya makan, sedap. Okay, macam tu lah, maknanya kalau pakai screen still boleh. Tapi kalau kita tahu, oh inilah makanan berasaskan santan ke apa, kita dapat imagine lah, oh aku makan yang apa, nutrition dia based on apa. Itu beza belajar dengan tak lah. Tapi dari segi nak berguna, tak ada isu. Okay, makanan ialah analogi terbaik dalam saham. Okey, 499 ni untuk semua kelas ke? Ya, kalau join semua sekali kecuali asas lah. Asas kita asingkan. Ialah 499 untuk semua sesi. Okey. Ialah 499. Okey. Sesi Q&A untuk TA Advance ada spesifik date ke? Okay, contoh tadi saya ada tunjuk webinar TA Advance. So lepas habis sesi ni, kita sesi Q&A dan pengukuhan, kita panggil pengukuhan sebab saya akan bagi, lepas dah tengok video sejam, kita akan bagi pengukuhan apa paling penting Fibonacci. Kita akan buat case study berdasarkan latest, okay? Dan juga Q&A. Kita yang tu tarikh akan ada. So nanti lepas ni dia ada tarikh Q&A semua akan ada dekat dalam page ni, dan juga di Facebook page iSaham kita akan post. iSaham boleh ke set alert price. Itu ialah our upcoming future untuk kita set alert price. Okey, banyak boleh dengar, boleh Boleh bagi link tak nak daftar akaun CDS M+. Dekat bawah iSaham ni, pergi dekat bawah ni, okey. Open CDS account. Okey, pergi kan ni. Ni lah link dia, isaham.my/cds. Selepas buka akaun ni, dia tekan tidak ni anda punya ini belum. Okey, dia ada semua step, kita tunjuk langkah-langkah jelas kat sini. Soalan yang orang selalu tanya, CDS saya Islamik ke? Semua ada dekat sini. Pergi ke tidak belum lagi, seterusnya isi semua ni. Itulah cara untuk buka akaun CDS dengan kita. Lepas dah tekan semua, tekan submit Lepas tekan submit, okey. Tekan submit, dia patutnya ada keluar confirmation kat atas. Lepas dah berjaya, tim iSaham akan contact anda dalam masa 24 jam bekerja. Okey, mungkinlah siapa yang buat sekarang mungkin sempatlah dapat mungkin raya-raya ni adalah tim kita yang rajin sikit, sebab kita ada freelancing jugalah untuk tolong bantu buat waktu cuti. Kalau tak, kan nanti kan tak settle. Sekarang ni banyak. Okey, lepas raya semua kelas harga naik ke? Okey, saya tak boleh nak bagi lagi dia punya preview apa yang akan berlaku. Okey, tapi ada jaminan lah yang technical analysis advance ni akan naik ke 299 lah. Sebab macam ni, imagine harga RM32, 32 sesi, 32 jam 199. Okey, tak masuk akal So kita kena naikkan sesi ni. Okey, sebab memang kena naikkan lah. Cuma kalau ternaik 200 tu jangan ni okey, tak adalah, saya bagi tahu, maknanya kalau siapa yang nak, mungkin ada berlaku harga naik lah. So jangan terkejut lah kalau harga naik lepas ni, itu je. Okey, untuk nak join yang 499 ni, okey, teknik dia ialah hujan kuat okey, kita kena habiskan. Teknik dia ialah pergi ke bawah ni semua semua yang saya explain ni mudah saja, ada dekat ruangan seminar. Nak fahamkan berkaitan dengan premium, tengok ke sini. Nak buka akaun CDS kat sini, seminar dekat sini. Okey, dekat seminar ni, sorry. Okey. Boleh juga rasanya. Ni. Dekat seminar ni, betul. Dekat seminar ni dia ada tunjuklah semua sesi iSaham yang ada. Okey, yang ni. Lepas tu ada kelas yang akan datang kat sini. Lepas tu dekat tawaran package ni ada satu, beli sekarang ni seminar ni, campur semua. Tot. Semua harga dia 695 jadi 499. Okey. Bila tekan beli sekarang, okey. Dia ada package seminar kat sini. 499. Siapa yang pernah join satu kelas macam TA1 ke apa, dia boleh upgrade dengan harga 400.5 dengan kalau pernah join lah sebelum ni. Kalau tak pernah, tak adalah yang tu boleh PM dia, team support. Okey, saya rasa dah tak ada soalan. Terima kasih semua yang stay tune dengan kita pada hari ini. Okey, actually sebenarnya saya punya broadcast yang tak bagus sekarang ni dari segi saya punya phone ni. Okey, mungkin kalau ada soalan penting Okey, berminat nak tanya berkenaan coaching ada kat bawah juga. Semua ada kat sini. Okey, coaching boleh pilih topik sendiri. Sesi dia ada, kalau katakan sebelum ni fizikal, tapi kalau nak online sekarang ni tak ada masalah. Kalau nak belajar coaching, for example, tekan je book now. Okay, dia akan pergilah hantar ke kita punya team. Tekan book now, dia pergi ke kita punya WhatsApp direct. Berminat,
kita akan entertain lah. Maknanya harga dia ialah sekarang ni, rate semasa ialah lebih kurang RM79 sejam, okay, untuk coaching. Adakah selepas PKP semua kelas secara online? Tak. Kelas ni bergantung pada kerajaan. Okay. Selagi kerajaan tak bagi buat sesi besar, kita tak boleh lah buat kan. Bila kerajaan dah allow, kita bagi kita buat. Okay. Tapi setakat ni online. Okay. Mungkin yang advance ni kita akan buat. Let's say yang advance ni sesi recording ada, pengukuhan kita boleh buat bila datang, okay, kalau berminat. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dah lebih daripada sejam dah sebenarnya. Okey, insya-Allah kalau ada lagi sesi akan datang, kita akan buat. Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua yang selama ini, sama ada yang baru ataupun selama ni terus menyokong iSaham, okey, ataupun yang baru sahaja berjinak-jinak dalam saham, okey, mungkin baru nak kenal. Okey, saya memang sangat recommend untuk join iSaham sebab kita bagi semua secara percuma sahaja. Okay, that is our vision. Our vision is to make people, to help people invest better. How to make them invest better? How to make the people invest better? Kita kena bagi semuanya dengan harga yang paling, orang kata, free. Okay, software yang terbaik dan juga kita buat backtesting. Okay, ada kelas fizikal ada pada masa akan datang. So saya ucap sekali lagi selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas Hari Raya. Okay, yang mana beraya di rumah sendiri, okay, tidak beraya di kampung, bolehlah pasang lagu-lagu raya. Okey, ini standard ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.